Dan apa yang saya belajar pada kematian Suhaimi Saad ini, saat dia nak ditidurkan, anak lelakinya yang pimpin untuk dia ucap syahadah. Sekarang saya nak bicarakan sikit tentang satu kematian yang membangkitkan rohani kita, ataupun kita panggil kematian yang menghidupkan. Saya nak ambil peluang ini untuk kita sama-sama mengambil iktibar, untuk kita mengambil ibrah, mengambil kebaikan daripada kematian seorang anak seni Islam, penghibur nasyid tanah air yang baru saja pergi 2 hari yang lepas, iaitu almarhum Suhaimi Saad, meninggalkan isterinya iaitu Ina Naim dan 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 lelaki. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sebenarnya tak sempat untuk mengikuti perkembangan, tapi petang semalam selepas ketika pulang daripada semalam, saya pergi jumpa supervisor untuk urusan PhD, perbincangan apa semua. So saya ditemani oleh staff. On the way balik daripada USIM tu lah, pukul 6 lebih tu, staff saya pun tanya, apa cerita ya, ceritalah apa-apa pada Ustazah tentang kematian artis nasyid tu Suhaimi, SS orang panggil Suhaimi Saad kan. Lepas tu lah staff ni pun cerita, Ustazah macam ni. Saya pun kata, mai saya nak tengok video. Lepas tu saya pun tengoklah video Ina Naim. Lepas tu saya tengok video-video. Lepas tu bila kita buka satu video, dia akan berkait kan, keluar video lain, keluar video lain. Lepas tu tuan-puan sekalian, saya memang menangis. Dalam kereta semalam saya menangis. Pagi ni saya tengok ada satu lagi video yang sangat menyayat hati, saya menangis lagi. Saya kata, ya Allah, besarnya ya Allah nak tunjukkan kepada kita daripada kematian Suhaimi Saad ni. Jadi saya tak boleh melepaskan peluang untuk sikit je bercakap tentang almarhum Suhaimi Saad ni. Kita tahu beliau meninggal pada usia 43 tahun, dan isterinya Ina Naim dalam satu wawancara, dalam satu temu bual, tuan-puan, saya akan sentuh bagaimana Ina Naim ini terlalu tenang ketika dia diwawancara selepas selesai ataupun sebaik saja khabar kematian suaminya, baru saja menguruskan jenazah apa semua. Ada banyak wartawan, ada banyak pihak yang nak wawancara dia, dan cara dia bercerita dan bercakap terlalu tenang. Hampir saya tidak pernah melihat situasi setenang ini seorang isteri apabila kematian suami. Hampir tidak pernah, dan sangat susah kita nak melihat bagaimana situasi keadaan seorang isteri yang terlalu tenang menghadapi kematian suami. Saya cuba untuk faham bagaimana Ina Naim terlalu tenang, sangat redha, sangat cepat untuk menerima dengan terbuka dan berlapang dada dengan Allah apabila mengambil suami yang dicintai. Untuk saya memahami, saya pun tengok video, saya baca tulisan-tulisan, saya buat research. Saya baca tulisan, saya buat research sikit. Sampailah saya kata, patutlah Ina terlalu tenang menghadapi ujian kematian suaminya. Dan kita kena faham, isteri adalah cerminan suami. Saya bukan mengatakan isteri yang menangis, saya tak tahulah kalau suami saya mati. Tak tahulah siapa mati dulu cik. Maksudnya, saya tak tahulah, saya rasa keadaan saya akan jadi teruk kot. Bukanlah teruk, maksudnya menangisnya, pensan ke, tak tahulah. InsyaAllah lah tak pensan. Maksudnya bengkaklah mata menangis. Tapi Ina bila diwawancara tenang, dia pun jawab, dan tak ada setitik air mata pun yang dikeluarkan. Masya Allah. Hasil daripada sedikit research yang saya buat, saya diberitahu bahawasanya Ina Naim, ada satu video dia kata, memang suami saya, memang dia nak hidup 43 tahun sahaja, dan Allah makbulkan doa dia, permintaan dia. Pada bulan 10 hari itu adalah hari lahir dia.
bulan 10 bulan kelahiran dia. Dan start daripada itulah dia mula sakit yang berat. Sebelum itu memang dah sakit tetapi okey, maksudnya biasa. Tapi mula sakit yang agak berat start bulan 10. Dan Allah kabulkan dia meninggal pada usia 43 tahun sebagaimana yang dia minta. Ina cerita memang suami dia masa lalu sebut, dia hidup 43 tahun je, abang nak hidup 43 tahun je. Satu, seolahnya apa yang disebut oleh suami, seolahnya tu apa sekalian, Suhaimi ni diberikan oleh Allah, wallahu alam, instinct ataupun dah tahu bila umur dia akan berakhir. Dan ini satu benda yang sangat luar biasa tuan-puan sekalian. Sebab orang yang diberikan kesempatan untuk bersedia dengan kematian sangat sedikit. Sebab banyak kematian berlaku mengejut, berlaku dalam keadaan tak bersedia. Tapi soalannya bila dia sebut, saya akan hidup 43 tahun je, saya akan mati umur 43. Dan nak katanya, adakah kerana Allah kabulkan permintaan dia? Ataupun memang sebenarnya Allah dah tetapkan kematian kita. Tetapi soalannya dia diberikan rasa tahu bila dia akan mati. Dan disebabkan itu juga boleh jadi Ina ni dia dah ada mindset. Dia dah diberikan, dah ditanam dalam dirinya sebab suaminya sebut begitu, bahawa dalam umur 43 ni suaminya akan pergi. Wallahu alam. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada satu tulisan Sifu Hidayah, saya bacakan apa rumusan dia sepanjang pemerhatian dia terhadap arwah. Ya, inilah yang kita perlu fokus dan kita belajar. Tuan-puan sekalian, ini yang ditulis oleh seorang Sifu Hidayah ni, saya bacakan. Dia ada mukadimah, saya tak baca. Okey, sesuatu ilmu yang boleh dapat daripada arwah ialah tahap kebergantungan arwah dengan Allah sangat tinggi. Nanti saya akan kupas yang pertama ni, saya baca dulu. Nombor 2, tahajud jangan tinggal. Yang ketiga, solat berjemaah dengan keluarga. Kejar pahala banyak. Buat benda sama dengan orang lain, iaitu solat. Orang pun solat juga. Okey, tapi dia dapat lebih sebab 27. Yang ketiga, jangan takut atau risau pandangan orang terhadap kita. Yang perlu kita risau adalah pandangan Allah. Ingat Allah setiap masa. Kalau ada hajat, minta terus dengan Allah. Kalau dengan Allah, tak payah guna kabel, direct terus ikut highway tanpa charge atau upah. Yang kelima, persiapkan anak dan isteri dengan ilmu agama, bekalkan ilmu akhirat, ajar mengaji, memanah, berkuda dan banyak hidup ikut sunnah Nabi. Yang keenam, santuni isteri, anak-anak dan keluarga. Jalan pimpin tangan, makan suap dan selalu puji Kak Ina kat dalam live. Okey, ada banyak lagi saya nak kupas. Saya sebenarnya baru tahu, saya tak pernah tengok live SS ni, Suhaimi Saad ni. Tapi semalam masa on the way, staff saya cerita, sebab dalam tu ada 3 orang staff. Yang lelaki bercerita, 2 staff perempuan, ada staff lelaki. Staff lelaki ni kata, Ustazah, kalau Ustazah nak tahu, Suhaimi Saad ni hari-hari live. Encik tahu tak dia live hari-hari? Tak tahu kan? Dia live hampir setiap hari, tak pernah miss. Lepas tu saya terus tanya, dia live apa? Dia live apa? Sebab saya tak ada akaun TikTok. Saya memang ada TikTok, tapi dekat handphone saya apps TikTok tu tak ada. Maksudnya saya tak boleh nak tekan. Saya tak tekan live tu. Jadi saya tak tengok video-video kat TikTok. Jadi saya tak tahu. Saya terus tanya, dia buat live apa? Suami Saad ni buat live apa? Lepas tu barulah, rupanya staff saya lelaki tu dia selalu juga follow. Dia kata, Ustazah, kalau Ustazah tengok live dia buat live bukan ceramah, bukan apa. Dia tunjuk rutin harian kehidupan dia. Bagaimana dia dengan isteri, borak-borak, lepas tu gurau senda. Dan suami Saad ni suka puji isteri. Ina ni bagus, Ina ni baik, Ina ni sekian-sekian. Bagi orang yang negatif, dia akan kata, cik puji isteri, asyik bodek isteri, asyik riak. Lepas tu, petang je, katanya dia akan live. Pukul 6 contoh, 6.30 dia akan live.
Apa yang dibuat adalah dia tunjuk macam mana rutin dia dengan anak, cara dia bercakap dengan anak, cara didik anak. Lepas tu dia tunjuk rutin dia mengajar. Kadang dia buat live katanya bila dia buat kelas pengajian untuk anak dia. Mengajar matematik, mengajar sains, mengajar bahasa Arab. Subhanallah. Lepas tu dia solat maghrib, lepas solat maghrib dia ngajar ngaji. So masa tu dia buat live dia ngajar ngaji anak dia. Dan orang yang tengok boleh belajar juga tajwid apa semua. Arwah Suhaimi saat ini adalah pemegang ijazah sarjana muda dalam bahasa Arab, UIA tak silap saya. Orang yang ada degree holder. Dan saya tahu saya faham beliau selalu viral dengan isu-isu yang bertentangan dengan norma. Contohnya, orang kecam, orang kutuk, orang menghina dia. Dengan apa? Cara hidup yang dia pilih. Anak-anak dia semua tak pergi sekolah dan dia homeschooling dan dia mengajar ilmu agama dan dia mengajar Al-Quran, hafaz Al-Quran. Dia mengajar ilmu-ilmu kepada anak tu, dia dan isteri dia. Homeschooling. Kemudian cara hidup yang dia pilih adalah no riba, sehingga dia tak beli kecuali cash. Sebab itulah dia tunjuk bagaimana kehidupan rumah sampai sofa tak ada. Kalau ada sofa-sofa yang buruk, rumah yang sangat sederhana, very basic. Kemudian kenderaan, dan rumahnya tidak ada peti ais. Orang kecam rumah tak ada peti ais. Mesin basuh tak ada, orang kecam dia tak ada mesin basuh. Kemudian sekian-sekian. Dan selalu orang kecam soalannya dia adalah suami yang telah menguasai ataupun menundukkan isteri. Suami yang kontrol isteri. Bahkan kalau kita tengok pada komen, bila ada video yang tersebar, Ina Naim terlalu tenang, cuba tengok ada komen negatif. Ina dah bebas daripada penderitaan. Akhirnya Ina akan temui bahagia. Maksudnya kalau orang yang berfikiran negatif ni, padahal kita nampak bila Ina terlalu tenang dan kematian suami, kita boleh lihat inilah kehebatan seorang suami yang telah berjaya mendidik isterinya sangat baik. Dengan kefahaman yang sangat baik, dengan akidah yang sangat baik. Sehingga kan dia sangat cepat untuk redha di atas ketetapan Allah. Itu dari sudut side positif yang kita perlu lihat. Tapi orang yang negatif tetap negatif. Tetapi bila saya baca-baca, rupanya suami saat ni dia jelaskan kenapa dia tak beli mesin basuh. Dia tak nak sekian-sekian penjimatan, itu, ini. Dan penyelesaiannya adalah dia akan basuh baju semua di dobi. Dia kata itu lebih meringankan isteri dia. Sebab terus guna, apa tu panggil? Pemanas. Apa dia panggil? Dryer. Tak perlu nak jemur. Lepas tu, dia buat penjelasan juga orang kecam rumah dia tak ada peti ais. Dia kata sebab dia tak nak isteri dia penat masak. Dia banyak sama ada beli ataupun dia selalu buat video. Saya tak tahu. Rupanya setahu saya cerita dia suka bawa isteri anak-anak pergi makan luar, cari tempat yang halal dan thayyibat lah. Selalu bawa anak-anak isteri makan luar, suap-suap. Memang seorang yang suami yang suka sangat gembira ke hati isteri, suka menyakat, suka buat lawak. Lepas tu dia jelaskan tak ada peti ais bukan bermaksud tak masak. Dia akan beli bahan nak dimasak cukup-cukup supaya tak membazir. Saya kata ya Allah, hebatnya pemikiran dia. Dan dia bukan sekadar pemikiran, dia melaksanakan dalam kehidupannya. Tuan-puan sekalian, dan saya fikir-fikir balik, betul lah kadang-kadang kan, maksudnya kita bukan nak buang peti ais. Maksudnya, walaupun kita takkan pilih mungkin kehidupan seperti yang dia pilih, kita bukanlah nak stopkan peti ais kita. Tapi bermaksud, kadang-kadang apabila kita berhadapan dengan orang yang dia menentang arus, menentang norma, menentang kemodenan, kebiasaan, kita kena belajar selepas ini berlapang dada. Kita kena belajar menghormati pilihan masing-masing. Rupanya penjelasannya adalah dia akan beli cukup-cukup dan dia nak benda yang fresh dibeli dan fresh dimasak.
Kadang-kadang kan cik, kita beli lauk banyak, sayur banyak, kadang-kadang tak termasak, sayur pun kecut, dah tak boleh masak, buang. Begitulah yang berlaku bila kita stok banyak, lepas tu tiba-tiba sibuk tak sempat masak, kadang rosak begitu saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian bila saya tengok ada satu gambar, anak lelakinya, semua orang dah gerak tapi anak lelakinya masih duduk dekat kubur, duduk, tak nak bangun. Sebab apa? Rupanya beliau ni seorang ayah yang sangat rapat dengan anak-anak, seorang ayah yang sangat penyayang, seorang ayah yang sangat santun, seorang suami yang sangat suka gembirakan hati isteri. Selalu sakat, suka puji isteri, suka ni. Sebab itu Ina Naim, bila dia dalam situasi suaminya dikecam, dia juga dikecam. Kita tak pernah tengok Ina Naim ni marah ke, memberontak ke. Sama juga dengan suami Saad ni. Kita tak nampak. Dia balas kecaman orang, caci maki orang dengan kekerasan. Dia mungkinlah ada ketegasan, tetapi bukanlah dengan membalas dengan maki hamun balik. Tak. Dan setiap kali lepas live, bila dia tengok orang komen negatif, dia akan minta maaf. Itulah sikap suami Saad yang diceritakan oleh isteri. Dan oleh netizen, dia kata suami Saad ni memanglah dia selalu buat, kadang buat isu-isu yang sampai netizen marah. Tapi dia akan selalu minta maaf. Dia seorang yang suka meminta maaf. Itu juga dinyatakan oleh isterinya. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Kemudian dia adalah seorang yang sangat suka, yang sangat menjaga solat di awal waktu. Itu saya baca dan tulisan-tulisan lain lagi. Sebab itu, katanya ada orang yang pernah pergi meet and greet macam tu lah kan. Masa time dia layan peminat, dia akan layan. Dia seorang yang sangat mesra, ramah. Dia akan layan-layan. Bahkan kalau dia buat persembahan, patutnya dia mungkin dibayar untuk 2 lagu. Tapi bila peminat minta, nasyid ni pula dia layan, dia nasyid. Tapi bila masuk je waktu solat, dia akan stop, dia akan berhenti segera dan dia akan solat. Dan dia sedaya upaya menjaga solat fardu di awal waktu dan berjemaah. Itu yang dia selalu buat, itu yang ditanam pada anak-anak dia. Cuba tuan-puan tengok gambar anak-anak dia. Itu menunjukkan wajah kanak-kanak yang cukup didikan agama, kanak-kanak yang membesar dengan cergas, gembira dan bahagia. Tak nampak pada wajah anak-anak tertekan ke apa ke. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Yang ke-10, walau anak-anak arwah tak pergi sekolah, tapi semua okey, boleh membaca, boleh mengira, tak pernah pergi sekolah ni, boleh mengaji dan menghafaz Al-Quran. Bahkan anak dia walaupun masih lagi kanak-kanak dah boleh jadi imam dan boleh pimpin keluarga. Yang ke-9, hidup bersederhana. Anak-anak arwah hormat orang tua. Anak-anak arwah ni seorang yang cakap lembut. Dan kalau tetamu datang pandai ni, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, ada lebih kurang 9,000 lebih dekat 10,000 dekat TikTok. Saya nak sebut sekali lagi, saya nak sebut, jangan kita cemburu dengan kehidupan orang. Kehidupan yang kita nampak selesa, mewah, rumah besar, kereta besar, kejayaan yang besar, glamour, anak-anak yang hebat-hebat. Itu satu nikmat. Tetapi yang saya nak sebut, jangan iri hati dan jangan cemburu. Tapi tolonglah cemburu dengan kematian yang baik. Tolonglah cemburu dengan kematian yang indah. Kerana untuk memiliki kehidupan yang baik, tidak sesusah untuk mendapat kematian yang baik. Untuk memiliki kehidupan yang bahagia, tidak sesusah untuk kita dapat kematian yang bahagia. Kematian yang kita bersedia. Dan apa yang saya belajar pada kematian suami Saad ini. Saat dia nak ditidurkan, anak lelakinya yang pimpin untuk dia ucap syahadah. Dan dia dapat ucap syahadah dengan tenang. Dan dia mengambil wuduk dengan sempurna. Dan dia meminta maaf dengan semua orang.
isteri, anak-anak, keluarga. Bahkan sebelum dia dimasukkan ke hospital dan dia ditidurkan, dia sempat balik kampung berkonvoi kereta, selesaikan urusan dengan keluarga dan ibu ayah. Kemudian dia sempat menuliskan di media sosial dan dia meminta maaf daripada semua orang. Tuan-puan sekalian, ini luar biasa. Sebab apa? Ada hadis Nabi. Hadis Nabi, Nabi bersabda, Nabi bersabda, tanda di antara tanda-tanda kematian yang baik apabila kamu diberikan peluang untuk buat kebaikan. Lalu sahabat bertanya, apakah maksudnya ya Rasulullah? Rasul menjelaskan saat akhir kematian dia, bila saat akhir dia diberi peluang untuk buat kebaikan. Sebab seolahnya orang yang begini dia tak ada hint yang dia akan mati. Kita tahu Ina Naim dah cerita, memang suaminya memang sebut pada Ina Naim dah lama, bukan baru sebut. Seolahnya mungkinlah borak suami isteri, abang nak hidup 43 tahun je. Itu yang Ina Naim cerita. Suami saya cakap dia nak hidup 43 tahun. Dia akan mati umur 43. Dah, memang betul. Soalannya, bila dah masuk dekat umur 43 ni, dia dah buat persiapan dah. Persiapan yang terbaik untuk anak-anak dia. Persiapan untuk isteri dia. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Kan kita tahu bila berlaku isu dia anti-vaksin, kemudian dia banyaklah anti sekian-sekian, dia cakap pendapat dia cakap sekian-sekian, dan masa itulah makin hamun orang wairakan, tapi dia teruskan kehidupan dia seperti biasa, macam tidak tergugat sedikit pun dengan caci maki netizen. Saya tak nak kupas isu-isu tu, cuma saya nak lihat, nak bagi tahu suami Saad adalah contoh tauladan kepada orang yang hidup sederhana sebenarnya boleh bahagia. Saya nak sebut sekali lagi, harap faham, itu yang saya dapat, perasaan saya kata, subhanallah, apa hikmah dia suka buat live. Saya baru tahu yang dia ni selalu buat live hari-hari. Saya kata, apa hikmah dia suka buat live? Hari-hari dia tunjuk suasana dalam rumah, dia dengan anak, dia dengan isteri, bawa isteri makan. Rupanya, besarnya hikmah, dengan rumah kecil, dengan sofa buruk, tak ada sofa, peti ais tak ada, macam maksud. Sedarlah bahawasanya, bahagia itu, kita boleh cipta bahagia. Kepada orang yang sedang hidup susah, kepada orang yang sedang hidup sederhana, struggle, sebenarnya kita boleh bahagia. Anda boleh bahagia. Tengok balik dia punya live. Bagaimana wajah dia ceria, bagaimana dia dengan isteri bila live, gurau-gurau senda, mesra, bagaimana dengan anak-anak. Bahagia itu adalah bagaimana kita ciptakan bahagia. Bahagia itu daripada dalam keluar, bukan daripada luar ke dalam. Dia tak meletakkan bahagia pada rumah, pada perkakas rumah yang mewah, yang cantik. Dia tak letakkan bahagia pada kereta. Dia tak bahagia pada rumah mesti beli, tak boleh sewa. Dia tak letakkan bahagia di situ. Ini adalah satu bentuk. Maksud saya, tapi saya bukan kata, Ustazah cakap tapi nampak rumah Ustazah pun besar, kereta Ustazah pun besar, contoh. Saya, janganlah pusing kut situ pula. Sebab memanglah bila kita memiliki sekian-sekian, kita akan dapat rasa bahagia tu. Cuma saya nak sebut fokus kita adalah, walaupun kehidupan sangat sederhana, bahkan dilihat kehidupan yang susah. Sebab ramai orang kutuk, sia ni Serina Naim dapat suami sekian-sekian, susahnya hidup, kena belajar hidup susah, sebab kurang. Tapi mereka tak pernah tunjuk mereka susah. Mereka tak pernah meminta-minta. Walaupun suaminya sakit, mereka sentiasa tunjuk hidup mereka tu cukup. Dan mereka sentiasa tunjuk mereka itu bahagia. Dan saya yakin bukan dibuat-buat, mereka memang betul-betul bahagia. It's not fake. Itu bukan tipu. Mereka betul-betul bahagia. Sebab itu Ina Naim boleh sangat tenang, sangat cool. Dan pagi tadi saya nangis tu Encik. Saya tengok ada satu video muzik. Allahu Akbar. Encik pun mungkin tak tahu ni.
Saya baru tahu pagi tadi. Saya baru nak cari ni. Sebab saya tengok posting ni. Posting Amar. Amar penyanyi nasyid tu. Tuan Amar penyanyi ni, penyanyi nasyid Amar, dia pernah buat video muzik. Dia producer kepada video muzik Suami Saat. Video muzik ni, Suami Saat, video muzik saya nak tunjuk, tapi kita tak boleh buka. Video nasyid Suami Suhaimi Saat. Saya harap nasyid ni akan jadi trending. Suhaimi Saat, Suami Saat dan Ina Naim. Ada satu posting dia, masa saya arrangekan muzik lagu ini untuk arwah Suhaimi Saat, saya tak ada rasa apa pun. Tak sangka ia pantas menjadi kenyataan. Benarlah bahawa kematian itu amat dekat. Cuba anda tengok video muzik ni. Kejap. Video muzik ni, cuba anda tengok. Dia adalah nasyid tentang kematian. Anda tengok siapakah pelakon dalam video muzik ni? Adalah Ina Naim sendiri. Dan Ina Naim sedang menjiruskan air di atas pusara suaminya. Dan anda akan nampak seolah-olahnya di belakang tu dalam Ina Naim sedang menyirami pusara arwah suami. Nampak tak ada warna putih kat belakang tu? Seolahnya arwah tu melihat daripada jauh isterinya. Boleh tak Encik, kalau saya tak tahu yang ini kan ada copyright ke tak. Sekarang cuba dengarkan kata-kata Suhaimi Saat. Daripada video muzik ni. Selamat tinggal pada dunia, sejahteralah aku di sampingnya. Selamat tinggal pada semua, semoga berjumpa di sana. Kenangan dan harapan jangan disia-siakan. Bakarlah setanggi, jiruskan di darah, masakan sang rindu dibesarkan. Ini kata-kata yang sangat kita kena dengar. Cukuplah kematian jadi satu pengajaran, bukan tangisan, bukan ratapan darimu yang ku harapkan. Tapilah. Tuan-puan dengar tak ayat dia? Sebab itu saya kata, sebab itu Ina Naim tak menangis, dia boleh tenang. Sebab lagu ni sebut, cukuplah kematianku ini berikan kamu pengajaran, bukan ratapan, bukan tangisan. Dengar lagi sambungan. Doa tulus berpanjangan, leraikan dosa, sayang merangkai jiwa. Saya tak tahulah sebab tak ada tulis. Encik jumpa tak? Nanti cari dekat YouTube. Saya tak jumpa dia punya, saya tak cari lagi. Saya tak tahu apa tajuk lagu ni, tapi video muzik ni Selamat Tinggal Dunia. Selamat Tinggal Dunia. Lakonan 2 orang ni je. Suhaimi Saat dengan Ina Naim. Dan situasinya Ina Naim meneruskan video muzik ni, bagaimana Ina Naim meneruskan kehidupan selepas suaminya meninggal.
Bayangkan, tu saya kata Masya Allah, hebat. Dia telah buat lakonan. Ia tajuknya Selamat Tinggal Dunia. Subhanallah, video ni dibuat 14 tahun dulu. 14 tahun yang lepas. Dan sekarang kalau anda cari Selamat Tinggal Dunia Suami Saad, baru 60k views. Saya memang niat, bila saya tengok video ni, saya kata saya akan bantu viralkan supaya video muzik ini menjadi satu kefahaman yang jelas untuk kita. Sebab lakonannya Suami Saad ni soalannya dia dah meninggal dan ditujukan kepada isterinya 14 tahun yang lepas. Maka apa yang berlaku itu sedang berlaku. Sebagaimana dilakukan tu berlaku. Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, sebagai penutup untuk perkongsian kita pada hari ini, perkongsian penuh air mata. Awal-awal start dengan saudara kita di Palestin. Kemudian saya menyambung lagi. Memang saya dah jangka hari Jumaat memang selalu rasa barakah, rasa sayu. Hari untuk kita muhasabah. Tuan-puan sekalian, baik. Perhatikan, Suami Saad tidaklah meninggalkan kekayaan pada anak-anaknya, pada isterinya. Tapi harta yang paling mahal Suami Saad meninggalkan untuk isteri dan anak-anak adalah solat dan Al-Quran. Itu yang selalu dia tekankan. Dan dia seorang yang sangat menjaga tahajud. Solat misi jemaah, solat di awal waktu. Dan Al-Quranul Karim. Dan anaknya 4 orang lelaki, 2 orang, 2 perempuan. Selalu melazimi Al-Quran, hafal Al-Quran. Dan dia sendiri daripada anak tu tak reti membaca sampai pandai membaca. Tak reti mengira sampai dah mengira. Dan anak tu daripada tak boleh baca Quran sampai baca Quran. Sebab keduanya tak pernah hantar anak ke sekolah. Tapi anak semua pandai. Tuan-puan sekalian, saya nak tutup dengan kita kena faham sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, "Idza mata bani Adam," bila mati anak Adam, "inqata'u amaluhu illa min salas." Terputuslah segala pahala amalan kecuali 3. Nabi sebut yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, wa waladun salih ayyad'ulah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun salih ayyad'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan. Tuan-puan sekalian, Suhaimi Saad ada ketiga-tiganya. Subhanallah. Yang kedua, saya sebut sedekah jariah tu, ia seorang yang pemurah. Sebab adalah kisah, adalah orang sebut macam mana pengalaman dia. Dia dibantu oleh Suhaimi Saad dibantu oleh Ina Naim. Padahal Suhaimi Saad dengan Ina Naim bukanlah orang kaya, tetapi dia ada membantu orang sekian-sekian. Kemudian, bagaimana ilmu bermanfaat? Kerana anak dia 4 orang pandai baca Al-Quran daripada dia sendiri yang mengajarkan Al-Quran. Jadi, setiap kali anak je baca Quran, dia dapat pahala tanpa henti. Sebab dia yang mengajarkan ilmu Al-Quran itu pada anak. Dia ajak anak itu pandai membaca alif bata ABC. Dia sendiri yang mengajarkan anak itu boleh mengira. Dan selama mana anak ini memanfaatkan ilmu si ayah ini, sama itu si ayah ini dapat pahala. Kemudian dia dapat doa anak yang soleh. Dan kita boleh lihat, walaupun anak tu masih kecil, kita tak tahu akan datang macam mana. Tapi yang kita boleh lihat pada hari ini ialah anak ni, anak yang baik. Anak yang mendoakan, anak yang jaga solat, anak yang berakhlak. Dan anaknya polite sangat orang kata. Lepas ni saya mungkin akan tengok video-video dia sebelum ini. Dan katanya bila dia buat live setiap hari, orang akan suka tanya amalan, macam mana nak buat, ada orang ngadu masalah. Dia akan layan, dia akan jawab. Okey, kalau anak macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Maksudnya dia juga seorang yang sangat banyak berkongsi ilmu di media sosial. So orang yang dapat ilmu daripadanya akan dapat sesuatu. InsyaAllah. Last sekali, saya nak sebut last betul-betul cik last, sebab kita memang ada urusan. Saya tahu kita ada temu janji pukul 9.30 kita ada temu janji. Subhanallah, saya teringat kisah Abdullah bin Mas'ud yang surah Waqi'ah tu, cik. Abdullah bin Mas'ud, saya takut saya salah. Betul tak Abdullah bin Mas'ud? Tak silap saya Abdullah bin Mas'ud, nanti cek. Ketika Abdullah bin Mas'ud sedang nazak, dan dia ada anak-anak yang masih bawah tanggungan, iaitu anak-anak perempuan. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan datang ziarah Ibnu Mas'ud ni.
datang ziarah. Lalu Sayyidina Osman bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, adakah kamu ada meninggalkan harta, meninggalkan sesuatu sebagai bekal untuk anak-anakmu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, tidak, aku tidak ada apa-apa yang aku tinggalkan. Tetapi aku telah pun mendidik, aku telah pun menyuruh anak-anakku ini melazimi membaca suratul Waqiah pada setiap malam. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Waqiah pada waktu malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Maksud tak akan miskin, tak akan susah. Tuan-puan sekalian, maksudnya kita sebenarnya tak salah nak tinggalkan harta pada anak-anak, tak ada masalah. Tapi kena tinggalkan dengan ilmu, dengan akidah. Sebab kalau tak ada ilmu, tak ada akidah, maka harta itu boleh merosakkan hubungan adik-beradik. Jadi itulah harta yang mahal yang ditinggalkan oleh suami saat pada anak-anaknya, iaitu Al-Quran. Yang mana tidak akan miskin orang yang beramal dengan Al-Quran, orang yang melazimi Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran. Betul Abdullah bin Mas'ud. Itu jawapan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud kepada Sayyidina Uthman bila ditanya. Yang aku tinggalkan pada anak-anak adalah amalan membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Kerana berdasarkan sabda Nabi, tidak akan ditimpa kemiskinan, kefakiran orang yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Sebab tu kita kena amalkan dan kita kena wariskan amalan ini pada anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kematian yang menghidupkan kan? Menghidupkan. Allahu Akbar. Menghidupkan jiwa kita, menghidupkan nurani kita. Menyentap. Kita rasa kita baik, kita rasa kita bagus. Tapi bagaimana kematian kita? Penutup, dan saya tak akan tambah lagi. InsyaAllah saya tak akan tambah apa-apa. Penutup Encik Suami. Satu perkongsian yang sangat menarik Ustazah. Ramai dah empangannya pecah, mengalir air mata. Memberi kesan kepada semualah. Saya dalam hati adalah lelaki biasanya dalam hati je. Dan di usia 43 tahun ni Ustazah. Ya, dia sebaya dengan Encik. 43 tahun. Dia lahir 1940 bulan Oktober. Masya Allah, saya ingat tarikh lahir dia. Tak siap saya 12 Oktober. 12 10, betul. Jadi di usia 43 tahun ni Ustazah, jadi boleh kita fikirlah apa-apa boleh berlaku kan. Muda, tua dan sebagainya. Sihat nampak sihat, tetapi sebenarnya kalau Allah nak tarik nyawa kita, bila anytime pun boleh. Tanpa sebab pun Allah boleh tarik nyawa kita. Memberi inspirasi jugalah bila mana kita kenal kan. Selama ini kita cuma dengar-dengar saja, tapi bila kita kenal betul-betul, dia merupakan seorang insan yang hebat lah. Lalu kita pun dalam hidup kita ni berprasangka baik je. Yang penting adalah sangka baik, bersangka baik selalu. Moga-moga kita tak ada rasa bersalah bila orang tu dah meninggal. Macam-macam kita rasa bersalah dengan dia dan sebagainya kan. Kita kena lepaskan semuanya dengan keadaan baik, insya-Allah. Moga-moga terus kita tenang dalam kebaikan, dan insya-Allah moga-moga apa yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat-nikmat ni, orang-orang yang kita sekeliling kita, pasangan kita ni, kita hargai selalulah insya-Allah. Moga-moga masa berbaki ini kita manfaatkan sebaik mungkin, ambil peluang semua ada. Moga-moga kita pun tak menyesal bila mana Ustazah meninggal nanti. Contohnya lah saya meninggal dulu. Jadi insya-Allah InsyaAllah itu saja kot. Kita terima kasih semua, pengasih kepada Excellent Pejuang Dakwah Media Cyber, kepada Ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber 2.2. Subhanallah, ini pecah rekod 2.2 million likes di TikTok. 2.2 juta kena rakam. Lepas tu tadi memang pecah rekod juga, pecah panggung, kehadiran di TikTok lebih 10,000. Tak tahulah tim Snap ke tak. Kemudian di FB juga tinggi, di IG juga tinggi. Jumlah keseluruhan mereka yang turut hadir pada hari ini lebih kurang dalam hampir 15,000. Campur IG, campur FB. Sebab tadi 10,000 lebih, di FB 3,000 lebih masa tu tadi. Lebih kurang, jadi campur semua dah 14,000 lah. Ini pecah rekod, dah lama dah tak capai rekod ni. Tetapi itulah hikmahnya.
bukti kematian yang menghidupkan. Ramai orang nak dengar. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya untuk mengupas, untuk kita mengambil ibrah. Rugi kita tak ambil ibrah daripada kematian yang indah ini. Mudah-mudahan almarhum berada di sisi Allah, dalam rahmat Allah, dalam pengampunan Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, dan afiatkanlah, sejahterakanlah dia. Ya Allah. Dan sebagai penutup, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Dan kita niat untuk menghadiahkan pahala bacaan surah Al-Fatihah ini kepada arwah ibu dan ayah kita, atuk, nenek, moyang kita, kepada ahli keluarga yang telah pun pergi, kepada sahabat-sahabat kita yang telah pergi, anak cucu kita yang telah pergi, kepada suami ataupun isteri yang telah pergi, kembali kepada Allah sebab kita akan pun pergi, dan kepada seluruh mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, dan juga buat para sahabat Nabi dan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minat, dan khususan kepada almarhum Suhaimi Saad, minta maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.